Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang bersama-sama dengan pembacaan kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah kita dapat teruskan lagi pembacaan pada hari ini, dan seperti biasalah, sekiranya ada beberapa kekangan maka kita akan tangguhkan dulu pembacaan, dan setakat ini insya-Allah sekiranya ada kelapangan dan juga masa yang terluang, kita akan isi pada setiap petang hari Isnin. Ini lebih kurangnya 3.30 ataupun ke 3.45 petang, untuk kita baca sedikit sebanyak daripada kitab Safinatun Najah yang dikarang, yang dicetak oleh kitab dan terjemahan oleh pihak Ruwaq Jawi, karangan Fadilatul Syekh Salim bin Suman Al-Hadrami rahimahullah. Dan sekarang ini kita telah sampai pada fasal yang seterusnya, iaitulah di muka surat 44 muka surat yang ke-44. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Faslun alladhi yadhuru minan najasati thalathatun. Fasal, kita baca matan sedikit dan kita baca terjemahan dia seperti biasa, lepas tu baru kita hurai insya-Allah. Faslun alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Fasal pada membincangkan mengenai najis-najis yang boleh berubah menjadi suci. Ini najis-najis yang boleh berubah menjadi suci, yakni tanpa perlu dibasuh ataupun sebagainya. Kita ada dua perkara. Satu, kalimah najis. Najis itu sesuatu yang memang dia itu sendiri najis. Contohnya air kencing itu najis. Darah itu najis. Tahi itu najis. Dia memang dia itu sendiri adalah an-najis. Okey. Lagi satu, kita ada perkara yang disebut sebagai mutanajjis. Dia itu ainnya suci, tetapi telah bercampur ataupun telah berlumuran dengan najis. Itu kita panggil mutanajjis. Contohnya air mutlak yang dimasuki oleh zat najis tadi, maka kita akan sebut dia sebagai mutanajjis. Dia beza. Maksudnya najis, ain itu sendiri asal kejadiannya dia adalah najis. Adapun mutanajjis, benda yang asalnya suci tetapi bercampur ataupun bersentuh ataupun berlumur dengan perkara najis tadi. Adapun yang mutanajjis, maka cara membasuhnya secara umum adalah kita basuh dengan menggunakan air lah. Kita menggunakan air mutlak. Ini mutanajjis qabil, dia boleh menerima untuk disucikan dengan membasuh secara umum. Adapun najis itu sendiri, kita buatlah macam mana sekalipun, air kencing dia itu adalah najis, kita tak boleh untuk mengubah dia kepada hukum yang suci. Kita tak boleh kita basuhlah macam mana sekalipun air kencing tu. Kalau kata cecair kita buatlah macam mana sekalipun, dia akan kekal sebagaimana dia itu air kencing, maka dia akan kekal sebagai air kencing lah. Tetapi kalau air mutlak yang dimasuki oleh kencing, untuk air mutlak itu telah menjadi mutanajjis, masih boleh lagi kita untuk bersihkannya dengan cara kita tambah menjadi 2 kolah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan begitu sekalipun, ada beberapa najis
yang dikecualikan daripada apa, ataupun bukanlah kita kata dikecualikan, kita kata ada najis yang boleh berubah menjadi suci, boleh berubah menjadi suci dengan syarat-syarat dan ketetapan yang tertentu. Jadi fasal pada membincangkan mengenai najis yang boleh berubah menjadi suci. Ada 3 benda yang bertukar, yang ini boleh berubah menjadi suci, yang pada asalnya adalah termasuk daripada najis. Ada 3 salah satu, ada 3 perkara, 3 benda. Yang pertamanya al-khamru, salah satu al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertamanya arak. Yang pertama arak apabila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Arak apabila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang keduanya wajildul maitati idza dubira. Yang keduanya kulit bangkai binatang apabila ia telah disamak. Apabila dia telah disamak. Samak ni terjemahan kepada kalimah sebut ad-dabu ataupun ad-dibar. Ad-dibar apabila dia telah selesai disamak. Dia akan terang proses dibar itu. Dan yang akhirnya, yang ketiga, wa ma sara hayawanan. Yang ketiganya, apa sahaja najis yang berubah menjadi haiwan. Najis yang berubah menjadi haiwan. Baik. Kita tengok yang pertama. Yang pertama itu arak apabila telah berubah menjadi cuka. Berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kita rujuk kepada syarah kitab Kasyifatus Sajar. Tuan pengarang mengatakan kalimah al-khamru ni, kalimah khamrun asalnya ialah kalimah yang merujuk kepada semua yang menunjuk pada asir, perahan daripada anggur yang dibiarkan lalu melalui proses kita penapaian. Dia dah biar lama tu, dia sampai dah buih-buih, lalu memabukkan. Dia telah masuk pada peringkat yang memabukkan. Itu asal kalimah khamrun itu, yang merujuk pada perahan daripada anggur. Tetapi yang dimaksudkan dalam perbahasan hukum bila sebut khamrun, kullu muskirin, semua perkara yang memabukkan, cecair yang memabukkan, walau min nabidhi tamri, walaupun ianya daripada perahan kurma dan sebagainya, selagi mana ianya telah masuk pada peringkat memabukkan. Bila dah sampai peringkat memabukkan, maka dia akan mendapat hukum yang disebut hukum khamrun, hukum sebagai arak, ini bermabukkan. Jadinya walau daripada perahan daripada kurma dan juga sebagainya, yang mana dibiarkan perahan-perahan itu sehingga dia menjadi yashtaddu, sehingga dia menjadi dia jadi masam, dan dia menjadi sehingga berbuih-buih tu, maksudnya dia sampai tahap boleh memabukkan. Tak kisahlah sama ada daripada tebu, sama ada daripada madu dan sebagainya, kesemuanya sekiranya cecair itu telah berubah kepada fasa yang telah masuk pada peringkat memabukkan, maka dia akan dihukumkan sebagai hukum khamriyah, hukum arak. Jadi hukum arak ni dia adalah najis. Dia najis, dia dianggap sebagai najis, maka dia tidak, dia akan menghalang sah solat dan sebagainya, dan sekiranya kena pada badan dan pakaian wajib dibasuh. Itu khamrun, arak. Jadi khamrun ini dah najis. Tetapi cecair arak ini, cecair khamrun ini, ianya akan berubah daripada hukum najasah pergi kepada hukum suci, hukum tuhur, hukum tahur ni tadi, tahir, dengan dipanggil berlaku proses at-takhallul, berubah menjadi cuka. Kita biarkan dia itu dalam satu tempoh, lalu hilang sifat kearakan tadi, hilang sifat yang memabukkan, lalu berubah menjadi cuka yang jernih. Ketiga itu asalnya dia adalah hukum arak,
tetapi berubah menjadi hukum suci dan ianya dah berubah kepada satu benda yang lain, itulah apa yang disebut sebagai al-khalliyah. Cuka cuka. Jadi apabila sesuatu cecair arak itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya adalah suci dan halal dimakan dan juga boleh halal dimakan dan diminum. Ini sepakat oleh ummah bahawasanya cuka ini asal kejadiannya itu adalah arak, tetapi jika dibiarkan proses berubah menjadi cuka itu dengan sendirinya, maka dia akan menjadi halal dan suci. Sebab apa disyaratkan mesti dia berubah dengan sendirinya? Maksud berubah dengan sendirinya itulah dengan tidak memasukkan benda asing ke dalam cecair arak itu untuk mempercepatkan proses menjadi cuka. Di sisi mazhab Syafi'i, sekiranya ianya berubah menjadi cuka dengan disebabkan ada benda asing yang dimasukkan, maka ianya tidak akan menjadi suci, tidak akan dihukumkan sebagai cecair yang suci. Sebab apa? Sebab apabila benda asing itu dimasukkan ke dalam arak, benda asing itu akan kekal. Contohnya dia masukkan ketulan bawang contohnya. Jadi ketulan bawang itu terendam. Jadi ketulan bawang itu akan menjadi mutanajis. Arak asalnya najis. Tiba-tiba arak itu berubah menjadi cuka. Bila arak berubah menjadi cuka, suci, tetapi jirim ataupun jisim bawang yang mutanajis tadi telah terendam dalam cuka yang suci, maka najis daripada bawang ini tadi ataupun kesan najis yang ada pada bawang, hukum mutanajis ini akan patah balik kena pada cecair cuka yang dalam bekas itu, maka keseluruhannya akan dihukumkan mutanajis. Sebab itu tidak boleh bercampur dengan benda asing. Dia mesti dengan binafsiha, mesti berubah dengan sendirinya. Jadi mesti berubah dengan sendirinya. Jadi syarat dia mesti berubah dengan sendirinya. Dia kata sekiranya tidak amma idza, ni saya petik daripada syarah, amma idza takhallalat bi musahabati ainin, apabila dia menjadi cuka dengan sebab dimasukkan benda-benda ain tertentu, wa in lam tu'athir fi takhlil, walaupun benda tu tak ada kesan pun pada proses menjadikan cuka itu lebih cepat. Kahasatin, seperti kita masuk biji batu batu kecil dalam tu, fala tathur, maka dia tidak akan berubah menjadi suci. Walaupun dia dah berubah jadi cuka itu akan dihukumkan sebagai mutanajis. Sebab apa? Litanajjusiha ba'da takhalluliha bil 'aini allati tanajjasat. Sebab apa? Sebab cecair cuka yang telah berubah daripada arak menjadi cuka tadi telah terkena pula dengan sesuatu yang najis yang berada dalamnya. Jadi akan patah balik menjadi najis. Ini syaratnya mestilah arak itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi yang pertama daripada 3 perkara yang akan berubah menjadi suci daripada ain najis. Yang kedua, kulit bangkai binatang, al-maitatu, jildul maitati, jildul maitati, kulitnya, kulit bangkai, idza dubira, apabila ia telah disamak. Yang dimaksudkan dengan bangkai ini al-maitah, semua yang mati, binatang-binatang yang hidup ini yang mati tanpa melalui proses sembelihan yang syar'i. Sama ada yang halal, kita merujuk pada yang halal dimakanlah. Kalau kata yang tak halal dimakan ni, secara automatik bila dia zalal hayah, bila telah hilang nyawanya itu, dia akan berubah menjadi bangkai. Jadi yang dikatakan al-maitah ini yang semua binatang-binatang yang halal dimakan tetapi mati bukan melalui sembelihan yang syar'i, dan juga binatang-binatang yang tidak halal dimakan ini sekiranya dia matilah, dia mati. Kecuali manusia lah, manusia ni tak halal dimakan,
tetapi dia tak halal dimakan. Sebab apa? Takrim. Jadi dia juga tidak akan menjadi dikecualikan selepas daripada mati untuk dihukumkan sebagai bangkai. Jadi dia tidak najis. Dan ada lagi lah yang dikecualikan, itulah bangkai belalang dan juga ikan, sebagaimana yang kita belajar dalam bab najis lah. Cumanya bangkai ni, sekiranya sesuatu bangkai itu kulitnya itu melalui proses yang disebut sebagai ad-dibar tadi, kulit itu akan menjadi suci zahir dan batin. Zahir dan batin. Jadi yang dimaksudkan ad-dibar ini adalah proses yang maksud ad-dabru ni, maksudnya naz'u fudulihi, kita proses mengasingkan ataupun membuang, mengeluarkan, menghilangkan semua perkara yang ada pada kulit itu, daripada lemak, daripada darah, daripada segala benda-benda yang akan merosakkan kulit itu balik. Jadi proses membuang itu membersihkan perkara-perkara lemak-lemak dan perkara yang busuk-busuk pada kulit itu, sehingga tinggal kulit yang solid itu kita panggil proses ad-dibar. Ad-dibar naz'u fudulihi, membuang segala lebihan-lebihan yang ada pada kulit itu, yang sekiranya kalau tidak dibuang maka kulit itu akan mereput dan rosaklah dan dibusuk. Jadi kalau berjaya dibuang, kulit itu akan kekal dalam sifat kulit itu dan boleh dimanfaatkan dan boleh digunakan. Apa tanda kata kulit itu dah sampai kepada proses yang sempurna selepas dibar ini? Ialah bila kita rendam balik kulit itu dalam cecair untuk satu tempoh, dia tidak mengembang dan tidak jadi rosak lah. Sebab dah selesai dibuang lebihan-lebihan lemak-lemak yang ada pada kulit itu tadi, dengan menggunakan beberapa bahan. Jadi yang dimaksudkan ad-dabru ni naz'u fudulihi wa hiya rutubatuhu. Ini maksudkan fudul rubah lembapan-lembapan yang akan merosakkan, allati yufsiduhu baqa'uha. Baik. Yutayyibuhu naz'uha, dan akan memperelokkan bila kita buang benda-benda tadi, seperti lemak-lemak tadi itulah. Jadi kalau kata contoh dia, kalau kita lau nuqi'a fil ma' lam ya'ud ilaihi natan, bila kita rendam kulit tadi dalam air, dia tak akan jadi hanyir, dia akan jadi busuk balik. Sebab dah selesai proses ad-dibar itu. Jadi proses ad-dibar ini akan menjadikan sesuatu kulit bangkai itu menjadi suci. Akan menjadikan sesuatu kulit bangkai itu menjadi suci. Dan kebiasaannya menggunakan perkara benda-benda yang dia ada sifat, kita sebut sifat cuka tu kita sebut tajam pada lidah kan, tapi dan ni yang lebih kuat lagi. Sebab apa? Benda-benda yang bersifat dengan sifat tajam dan dia boleh menghakis. Biasanya menggunakan macam-macam lah, antara disebut menggunakan tahi burung merpati dan sebagainya. Tidak ada masalah lah apa-apa bahan yang digunakan tadi, asalkan mencapai maksud. Sama ada bahan yang digunakan itu daripada najis ataupun daripada benda yang suci, asalkan dengan penggunaan bahan tadi telah mencapai maksud, mencapai tujuan daripada proses dibar, itulah nak menghilangkan fudulat tadi, lebihan-lebihan lemak-lemak, cecair-cecair yang membusukkan kulit tadi. Bila dah selesai berlaku, maka kulit itu akan berubah menjadi kulit yang suci, tahir. Cumanya kalau menggunakan bahan najis perlu dibasuh lah, perlu dibasuh dengan air. Sebelum dibasuh masih belum boleh digunakan dan dibawa untuk belum boleh dibawa untuk solat lah. Itu yang dimaksudkan dengan proses ad-dibar. Jadi berkata syarih, tuan syarih berkata, tak kisahlah walau kana najisan, walaupun bahan yang digunakan itu bahan najis, seperti kazirqi tayrin, seperti menggunakan tahi-tahi burung dan sebagainya. Jadi semuanya itu akan menghukumkan ataupun menjadikan kulit itu menjadi suci, menjadikan kulit itu menjadi suci. Sebab apa? Sebab memang dia bangkai. Jadi bila dah selesai proses dibar, kulit itu dah jadi suci. Zahir wa batin. Maksud zahir wa batin ni, kulit tu kalaulah kita potong tengah-tengah tu, kemudian kita buka, kan kadang-kadang kulit yang tebal ni
kita boleh potong lagi, slice lagi. Jadi kita buka bahagian dalam dia tadi. Yang ni bahagian dalam yang terbuka tu kita panggil batin. Dia sebut tu yang bahagian batin. Sebelum dipotong itu, yang kita boleh guna alat ni bahagian zahir ni lah, bahagian yang di atas dan di bawah yang terdedah tu. Hak tengah-tengah tu kita tak boleh nak masuk. Sebab apa? Sebab dia memang dia bahagian dalam. Jadi macam mana? Takkan kita nak potong dulu tak? Apabila telah selesai proses dibag melalui keseluruhan kawasan zahirnya tadi, maka yang di bahagian batin juga dihukumkan sebagai suci. Dihukumkan sebagai suci. Yang ni ada faedah ataupun ada kepentingan lah dibahas sampai ke situ. Sebab apa? Sebab ni untuk kita bawa dalam solat. Jadi kalaulah kata yang bahagian dalamnya itu tidak dihukumkan suci, maka tentulah dia akan beri kesan kepada solat. Sebab tu disebut dengan jelas, apabila telah selesai proses dibag itu, ianya akan menjadi suci zahir dan batin. Fayathur. Dzalikal jildul madbugh. Zahiran. Bahagian zahir wa huwa ma dhahara min wajhaihi. Apa yang zahir pada bahagian atas dan bawah lah. Dua wajah ini dua bahagian, atas dan bawah. Wa batinan. Itu juga bahagian batin. Yang ni bahagian batin ni wa huwa ma law syuqqa la dhahara. Apabila dipotong akan zahir. Itu yang maksudkan bahagian batin. Bila proses dibag itu selesai, maka kulit tu suci zahir dan batin. Kalau kata kita guna alat yang bahan mutanajis, maka selepas selesai proses itu, kulit itu akan jadi mutanajis sahaja. Yang ni kita kena basuh. Selepas dah basuh, dia akan suci lah. Suci kesemuanya, keseluruhannya. Jadi itu juga perkara yang kedua yang boleh menjadi suci. Yang ni daripada bangkai menjadi suci dengan proses dibag. Dan disebut dengan jelas bahawa yang bahagian yang dimaksudkan itu adalah jildun, al-jildu, kulit. Maka yang lain daripada kulit tidak akan mendapat hukum yang sama, seperti bulu-bulu dan juga daging ataupun tulang dan sebagainya. Sekiranya diambil daripada bangkai, buatlah macam mana sekalipun, tetap tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh mendapat hukum suci. Sebab apa? Yang dikecualikan ini hanyalah pada kulit, pada kulit. Adapun yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka daripada hujung rambut, hujung bulu ke hujung kaki itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Jadi kalau kata yang ada pun hanya kesan-kesan darah itu dia mutanajis. Cukup dengan dibasuhkan segala bulunya itu, kaki, tulang, semuanya suci lah. Sebab apa? Sebab kita dah sembelih. Sembelihnya telah menjadikan dia itu suci, suci keseluruhannya. Tapi kalau kata mati kena langgak, jadi dia mati dia sebab apa? Bukan dengan sembelihan, daripada hujung sampai ke hujung itu bangkai, akan najis. Tetapi boleh dimanfaatkan kulitnya dengan melalui proses ad-dibag yang kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Baik, itu yang keduanya. Perkara yang kedua yang najis boleh berubah menjadi suci adalah kulit bangkai binatang apabila ia telah disamak. Ini proses dibag. Disamak ni maksudnya proses ad-dibag. Kumpulan atau perkara yang ketiga yang boleh menjadi suci ialah apa sahaja najis yang disebut ni, wa ma sara hayawanan, apa yang berubah menjadi haiwan, ini menjadi benda yang hidup. Dalam nota kaki di muka surat 45 itu disebut contohnya bangkai anjing, walaupun mughallazah. Anjing ni mughallazah, dia dan khinzir itu mughallazah. Daripada hujung kepalanya ke hujung ekornya tu, daripada kepala sampai ke hujungnya semuanya najis, termasuklah air liur dan sebagainya. Jadi anjing tu najis mughallazah. Dia tak mati lagi, tak jadi bangkai lagi pun dah najis dah. Kemudian dia mati jadi bangkai, hukum dia kekal seperti sebelum. Daripada dia meninggal, dia mati tu, dia masih najis. Daripada kulit, daripada isi perut dia tadi berubah menjadi lalat. Jadi lalat yang hidup. Ataupun jadi ulat-ulat.
dari segi hukum, ulat yang sedang hidup itu, ulat yang masih hidup itu, ulat itu hukumnya tahirun, tahir, dia suci. Tetapi masalah halal dimakan tu cerita lain yang kita bincang, kena faham, kita kena bezakan antara masalah taharah ketika dia hidup dan juga masalah halal dimakan. Seperti kucing kita lah, ketika dia hidup dia suci, kita pegang dia tak ada masalah apa sebab dia hidup, tetapi dia tidak halal dimakan. Bila tidak halal dimakan, apabila dia mati dia akan berubah menjadi najis, dia boleh berubah menjadi bangkai. Jadinya jasadnya itu tiba-tiba berubah menjadi ulat. Jadi ulat itu walaupun dia berasal, zahir mata kita tu dia asal daripada najis, hukum ulat itu ketika ulat itu masih hidup dia adalah suci. Hukum tu dia suci. Boleh dia jadi lalat dan sebagainya. Ketika mereka masih hidup, hukumnya adalah suci. Okey. Jadi yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya, sebagaimana yang disebut oleh Tuan Syekh. Tuan Syekh kata, yang dikatakan berubah menjadi ulat itu, sebenarnya ulat itu hanya timbul dan wujud ataupun terhasil di dalam daging ataupun di dalam bangkai itu. Dia bukannya terhasil yatawalladu fiha. Ulat-ulat itu dilahirkan ataupun wujud terhasil di dalam bangkai itu, bukannya minha, bukannya daripada bangkai. Asalkan kita faham kata dia berubah menjadi ulat, maka ulat itu hukumnya adalah perkara yang suci. Wa masara hayawanan, ini kadudin seperti ulat-ulat. Tawallada min ainin najasah, yang lahir ataupun yang hidup, muncul hidupnya ketika itu daripada ain najis, walaupun najis itu daripada kategori najis mughalladhah. Semuanya itu hukumnya akan menjadi suci walaupun asal perkara tersebut dia berasal daripada najis. Bagaimana disebut itu? Li'annahu la yukhlaqu min nafsil mughalladhati. Dia bukannya dicipta daripada najis mughalladhah tu sendiri, bal yatawalladu fiha, bahkan dia terhasil dalam daging itu. Contohnya seperti ulat-ulat dalam dalam cuka dan sebagainya, tetapi dia hanya terhasil, dia hidup di tempat dia mula hidup tu dalam cuka tu tadi. Okey, jadi itulah 3 perkara yang disebutkan sebagai perkara yang najis asal kejadiannya, lalu ia akan berubah menjadi hukum suci. Dia akan berubah menjadi hukum suci. Jadi faedah apa yang kita boleh dapat? Misalnya cerita ulat tu tadi, kalaulah ulat-ulat itu lompat ataupun naik kena pada badan kita, jadi tentulah kalau berlaku, nak bagi faham macam mana sampai bincang sampai ke situ. Kalau dia naik pada badan, kemudian lepas sembahyang baru sedang ada lalat duk ada ulat duk berjalan, ulat tu daripada bangkai tadi contoh, maka tentulah kita akan jawab sah solat kita tadi. Sebab apa? Sebab ulat itu hukumnya tahir. Ulat itu hukumnya tahir. Ulat itu hukumnya tahir walaupun asal dia daripada bangkai. Jadi cukuplah setakat itu dulu untuk hari ini. Hari ini kita baca satu tajuk ringan dululah, setengah jam. Alhamdulillah kita ambil sikit. InsyaAllah pada kelas berikutnya kita akan baca pembahagian najis. Najis mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah, dan kaifiyat bagaimanakah cara untuk membersihkannya, insya-Allah. Selepas pada itu nanti kita akan sampai pada bab haid dan nifas, sedikit asas-asas bagi haid dan nifas. Lepas itu insya-Allah kita akan mula masuk bab solat. Kita akan mula masuk babus solat, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi